الحمد لله الذي يسير الأزمان ويدبر الأكوان. أحمده سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعظم بسيد ولد عدنان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kamu kehidupan di dunia ini memperdaya atau menipukan diri kamu sendiri. Dan jangan pula syaitan boleh jadi tipu kamu dalam masa kamu mengerjakan amal ibadat kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman kepada Allah dan syurga kepada orang kafir. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hendaklah kamu hidup di dunia ini seolah-olah kamu menjadi seorang datang ataupun seorang lalu jalan buat sementara pergi kepada satu tempat saja. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa dunia ini ibarat perhentian, dan setiap orang yang menghuni ataupun orang-orang yang duduk di alam dunia ini, hidup di alam dunia ini, khususnya orang yang beragama Islam, wajib yakin dan percaya bahawa dunia ini tidak akan kekal. Dunia ini boleh dianggapkan sebagai wakah atau tempat ia berhenti berehat sekejap saja sementara ia pergi ke tempat lain. Yang dimaksudkan dengan tempat lain itu ialah alam akhirat, iaitu di padang mahsyar nanti. Balik ke akhirat nanti bukanlah rancangan kita selaku manusia ni, dan bukan pula tujuan itu. Ini adalah rancangan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita. Allah yang menjadikan kita telah menyiapkan satu ketah kerja khas, dan satu di antara ketah kerja yang ada ataupun kerja-kerja yang ada dalam itu ialah manusia dihidupkan sebentar saja di dunia ini. Kemudian kita akan dibawa balik semula untuk bertemu dengan Allah di satu tempat di mana manusia akan dihimpunkan, iaitu di tempat yang dinamakan padang mahsyar. Padang mahsyar adalah satu perkara baru bagi kita manusia, dan tidak ada manusia yang ada pengalaman mengenai padang mahsyar. Tidak ada manusia yang biasa ataupun pernah melihat padang mahsyar. Maka dengan limpah kurniaan Allah, Allah memberitahu kepada kita awal-awal lagi
yang akan berlakunya di padang mahsyar. Ini tujuannya adalah sebagai memudahkan kita untuk kita buat persediaan terlebih dulu. Sedarkan akan hakikat bahawa hidup manusia di dunia ini tidak akan kekal, sifat sementara saja. Maka kita seharusnya membuat persiapan, memperhitungkan masa, tenaga dan gerak-geri cara hidup kita setiap hari, agar kerjaan yang kita lakukan itu dapat membatukan kita apabila tiba masanya nanti. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, usahlah kita asyik, usahlah kita cinta dan kejar dan mengumpul harta di dunia ini semata-mata. Janganlah kita jadikan harta dan wangkok itu sebagai kiblat dan tupu utama hidup kita di dunia ini. Manusia didalang dari leka terlupa dengan hal ehwal keduniaan. Kita seharusnya merasa megah dan bahagia apabila dipanggilkan. Kita tidak boleh atau tidak seharusnya merasa bermegah, berbahagia apabila dipanggil seorang kepada kita, orang yang ada harta, orang yang kaya, orang yang berpangkat tinggi, orang itu dan orang ini. Sesungguhnya masyarakat kita ini telah meletakkan orang-orang yang berpangkat tinggi, bergaji besar, rumah banyak, harta berjuta-jutaan sebagai orang mulia. Manakala seorang tok guru, seorang tok lebah, seorang tok imej, orang yang bersokok, berkepiah dan bertelekong pula dianggap kuluk, ketinggalan zaman, dipandang hina, pandang lekeh, dan orang itu orang tidak maju. Ada pula yang mengatakan bahawa kerja untuk bekalan akhirat itu adalah satu pekerjaan sia-sia saja. Mereka tidak mahu bersedekah kerana pahala sedekah itu tidak nampak. Selawat, solat dan semaya dan lain-lain amalan tidak perlu disusah mengerjakan pada masa sekarang kerana umur masih muda lagi. Masa muda pasti diisikan dengan hiburan dan kesukaan. Muda hanya sekali saja. Apabila tua nanti, bolehlah kita membuat amal dan membasuh segala dosa yang telah kita lakukan di masa muda dulu. Dan sempat untuk kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tetapi persoalan yang boleh ditimbulkan mengenai mereka-mereka yang berpendapat seperti demikian, adakah mereka yakin ataupun dapat memberi jaminan kepada mereka sendiri bahawa ajalnya akan tiba sewaktu ia muda atau nanti? Menilik akan kejadian kematian, maka kita dapati kematian mengunjung dan menjumpai sesiapa saja dan berlaku pada berbagai-bagai peringkat umur. Ada yang mati masih dalam kandungan perut ibu, ada yang mati masih kecil dan masih muda dewasa, ada pula yang mati ketika umurnya yang telah lanjut, nyanyuk, lupa dan habdat terhempas di atas hamparan. Kaum muslimin sidang Jumaat sekalian, orang-orang yang sedar bahawa dia akan dihidupkan kembali di akhirat nanti, sudah pasti dia akan bersiap sedia untuk menghadapinya. Dia tidak akan bersifat malah atau bersifat malah untuk menghadapi hari tersebut. Sebaliknya dia akan lebih bergiat, lebih rajin lagi untuk menempuh hidupnya bagi mencapai keredaan Allah, baik pun dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya orang yang hidup dengan mementingkan dunia dan mengasingkan akhirat adalah serugi-rugi manusia dan sebodoh-bodoh orangnya di sisi Allah.
kita seharusnya menumpukan kedua-duanya sekali, dunia dan akhirat, agar kita akan memperolehi kesenangan, tidak kata di dunia, baik di akhirat pun dapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang harus kita perlukan? Harus kita perlukan ialah berusaha, berikhtiar sekuat tenaga untuk menghadapi kesenangan bagi mendapat rezeki yang halal dan bahagia hidupnya di dunia ini. Tetapi dalam keadaan yang demikian, kita tidak seharusnya melupakan akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjalah untuk mencari keduniaanmu seolah-olah kamu akan hidup di atas bumi ini selama-lamanya. Bekerjalah untuk hari akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Dari kata-kata di atas dapatlah dipahamkan bahawa sekiranya kita ditakdirkan hidup kekal ini buat selama-lamanya, maka kita hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan seberapa banyak harta dan kekayaan sebagai jaminan hidup yang akan lagi berterus-menerus itu. Kita sudah pasti kita tidak akan atau tidak mahu hidup dalam dunia ini dalam keadaan miskin, dalam keadaan papo, dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa pun. Sebaliknya, andai kata kalau kita mengetahui bahawa hari mati itu akan tiba sedikit masa lagi, sudah pasti semua hal yang berkaitan dengan dunia itu kita akan capakkan ke belakang. Kita tak kata kita akan tupukan semua masa yang ada bagi kita untuk mengumpulkan bekal akhirat. Hati kita tidak gembira lagi mendengar harta bertambung-tambung, pakaian-pakaian yang cantik, wanita-wanita yang muda, dan mungkin makan minum pun kita akan lupakan. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat sekalian, member khutbah Jumaat kita pada hari ini ingin menyeru dan mengajak kaum muslimin sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita bermuhasabah, menghitungkan diri sendiri, cara hidup kita. Kita hitungkan cara hidup harian kita di alam dunia ini yang mana kita sementara saja. Hitungkanlah dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, amalan-amalan yang kita sedang buat sekarang. Paling kurangnya dapat membantu kita apabila tiba masanya untuk menemui Allah di padang mahsyar nanti. Di samping itu, marilah kita sama-sama mencucikan diri kita masing-masing daripada perkara-perkara yang boleh mensyirikkan kita dengan Allah, dan berusahalah supaya kita jadikan sebaik-baik manusia. Dan sungguh-sungguhnya sebaik-baik manusia pada menurut pandangan Islam ialah sebagaimana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula pekerjaannya. Dan sejahat-jahat dan sehuduh-huduh manusia ialah orang yang panjang umur tetapi jahat pekerjaannya. Dan begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'malu ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang paling dikasihi di sisi Allah ialah amalan-amalan yang paling tekun, yang selalu kita kerjakan walaupun amal yang kerjakan itu sedikit sekalipun. Oleh itu, persiapkanlah bekal dan amal kita untuk menempuhi hidup yang tidak berkesudahan ini. Bergiatlah untuk usaha dan amalan kita untuk menempuh hidup bagi kita mencari keredaan Allah baik di dunia maupun di akhirat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمان من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, dunia ini adalah tempat kita beramal dan tempat kita bekerja. Dan di akhirat nantilah tempat untuk kita terima balasan yang mana kita kerja di atas dunia ini. Sebelum kita ke dalam akhirat, kita terlebih dulu pasti akan merasai dengan kematian. Manusia tetap mati. Dan mati adalah satu perkataan yang dikenali, yang diketahui, tahu belaka. Dan juga satu perkataan yang biasa disebutkan oleh orang kepada orang yang telah dicabutkan nyawa dari badannya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti yang dikenali. Mati yang kita tahu itu bukanlah mati yang kita sebut-sebut itu bukanlah seperti yang kita kenali dan dia ketahui. Bahkan mati di sisi Allah dikenali dengan al-intiqal, yaitu berpindah. Mati itu berarti di sisi Allah ialah berpindah. Berpindah dari tidak ada kepada ada di dalam kandungan ibu, perut ibu. Berpindah daripada perut ibu ke alam dunia. Berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur. Berpindah dari alam kubur kepada mahsyar. Berpindah daripada mahsyar kalau di kepada dua saja, ke syurga ataupun ke neraka. Maka manusia yang hidup di alam dunia ini, kita berpindah ke alam akhirat nanti, dia akan bertemu dengan dua perkara saja. Tidak ada perkara yang ketiga. Dua perkara tersebut ialah satu yang baik, hasanah, dua yang jahat, sayyi'ah. Oleh yang demikian, sesiapa ingin kepada kebaikan, dunia ini masih kena buat kebaikan. Sesiapa mengingin kepada kejahatan, sila mengerjakan kejahatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di atas dunia kalau kerjakan benda yang baik akan dinampakkan pada hari akhirat nanti. Sebegitu juga perkara yang jahat akan nampak dengan kejahatan yang ada di hadapan kita pada akhirat nanti. Oleh itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari jalan untuk kita mendapat mendekati dengan Allah, dan segeralah untuk memperbaiki amal soleh selama mana umur yang selalu menjadi bekal yang telah diberi penyang kepada kita itu belum ditarik balik oleh Allah daripada kita ini. Dan dalam keadaan yang sama, selalulah kita mengingati Allah dengan memperbanyakkan doanya. Kita pasti membanyakkan doa. Di antara doanya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selain dari doa yang kita minta kepada Allah, maka selawat dan salam pada Nabi juga kita pasti ucapkan. Maka ucapkanlah selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبيك الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك يا رب العالمين. اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ونسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة وفي ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك منها غير مفتون يا الله. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.